Siapa? Nak datang ke? Apa yang Syah ni? Yang panjang tu? Property. Bazuri yang datang jenderam tu Tadi nampak dia kat pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به Fiddarain, amin. Maka berkata hamba pertamanya wujud. Situ maka berkata hamba yakni pada M. Pertama daripada 20. Pertama daripada 20 sifat. Ertinya pertamanya wujudun. Ertinya ada. Bila sebut pertama, ini kita panggil apa? Tartib zikri. Susunan pada sebutan jua, bukan tartib wuku'i, bukan susunan pada hakikat perkara. Tartib zikri yakni susunan pada sebutan jua, bukan pada hakikat perkara. Bila sebut pertama, nanti kedua pula, keduanya kidam, ketiganya baqa. Maka bila mana ada pertama, ada kedua, maka ada terdahulu dan ada terkemudian. Bila mana ada terdahulu dan terkemudian pada sifat-sifat Allah, hukum dia mustahil. Kerana bila terdahulu dan terkemudian itu melazimkan akan baharu, melazimkan akan baharu sifat Allah, maka mustahil. Maka yang murad pertama di sini ialah tartib zikri, yakni semata-mata pada sebutan sahaja, pada bahasan sahaja. Wujud, ertinya, erti wujud, ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Mustahil, lawannya iaitu Adam, ertinya tiadanya. Bila sebut wujud ertinya ada, maka wujud ini adalah salah satu sifat daripada jenis nafsiyah, sifat yang bangsa
nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Iaitu sifat yang bangsa diri. Sifat yang bangsa diri. Ustaz ini dia bagi dobit bagi sifat nafsiyah, nak mudah, ya. Apa dia kata? Sifat nafsiyah ialah sifat yang mana bila kita sebut sifat itu, maka hati kita tertuju kepada diri zat. Sifat, ya, yang mana bila mana kita sebut sifat itu, maka hati kita tertuju kepada diri zat. Apa sifat nafsiyah? Ada. Bila kita sebut ada handphone, hati kita tertuju ke mana? Tertuju kepada diri ada ataupun tertuju kepada zat handphone? Hati kita tertuju kepada zat handphone, ya. Dia berbeza nanti dalam bab sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, ya. Sifat nafsiyah ialah sifat yang mana hati kita sebut sifat itu, maka hati kita tertuju kepada diri zat. Kemudian ini atas khilaf ulama, ya, wujud, ya, setengah ulama mengatakan amrun i'tibari, di atas kaul Imam Abul Hasan Asy'ari. Setengah ulama kata berpendapat bahawa wujud ini termasuk di dalam hal, ya. Dia sebut hal nafsiyah. Itu khilaf, ataupun nanti dalam kitab lain dia akan sebut, ya, berkenaan dengan khilaf. Tapi dalam kitab Al-Baqarah dia tak sebut, ya. Jadi kita tak perlu panjangkanlah kat situ perbahasan khilaf di antara Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Fakhrur Razi. Erti jadi wujud ada, itu wajib. Mustahil adam, ertinya tiada. Tengok, baca matan dulu. Kerana jikalau tiada ada zatnya, zat Allah Ta'ala, nescaya tiada ada alam ini. Baca dalam kurungan, tengok dalam kurungan. Kerana jikalau tiada ada zatnya, zat Allah Ta'ala, nescaya tiada ada alam ini. Maka bawah tu, ini alam adanya kemudian daripada ketiadaannya. Itu ini alam ni, itu dalil, itu dalil. Maka ini alam adanya itu dalil. Ertinya penunjuk. Apa dalil? Yakni penunjuk atas ada Allah Ta'ala. Situ. Okay lah. Buka syarah pula. Tiadanya. Ertinya tak adanya dan tidak adanya. Kerana jikalau tiada ada zatnya, nescaya tiada ada kudratnya, kudrat Allah Ta'ala, dan iradatnya, iradat Allah Ta'ala, dan ilmunya. Kerana semuanya itu sifat yang ada, sifat ma'ani lah maksudnya. Bila sebut sifat yang ada, yang ini terkena kepada sifat itu adalah sifat yang bangsa wujud, sifat ma'ani. Sifat yang ada pada zat. Dan jikalau tiada ada sifat itu, nescaya tiada ada alam ini. Jadi nak ada sifat kudrat, iradat, ilmu itu terhenti di atas adanya zat. Itu mafhumnya. Nak ada sifat kudrat, iradat, ilmu, itu terhenti di atas adanya zat. Itu
wujud zat. Jadi kita buat takdir. Kalau tidak ada zat, maka tidak ada kudrat, iradat, ilmu. Sekarang, dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat kudrat, iradat, ilmu, nescaya tiada ada alam ini. Ya. Kudrat, iradat, ilmu. Apa alam? Iaitu mawjudun. Tafsir bagi alam tu. Iaitu tu tidak mentafsirkan alam. Iaitu mawjudun. Yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya. Bila sebut mawjudun, maka terkena kepada perkara-perkara yang ada sahajalah. Ya? Itu alam. Jadi perkara yang tak ada, yakni perkara yang sungguh semata-mata, maka tidak disebut sebagai alam. Hanya disebut sebagai mungkinat. Ya? Mungkinat dia lebih umum. Kalau sebut alam, dia terkena kepada perkara-perkara yang wujudi. Ya? Kena kepada zat, kena kepada sifat arad. Ya? Sifat-sifat yang ada. Ada pun sifat-sifat yang sungguh, kelakuan yang sungguh, maka tak termasuk di dalam kata alam. Ya? Apa dia? Bergerak, jirim. Maka gerak itu setengah daripada perkara yang amrun i'tibari. Maka bergerak itu bukan wujudi. Dia bukan alam. Ya? Ini kalau dulu baru sebut perigi. Ya? Perigi. Ya? Lubang perigi tu. Lubang perigi tu ada tak? Tak ada kan? Lubang perigi tu tak ada. Bila tak ada, maka dia bukan alam. Mana yang alam? Yang alam tu yang tepi tu. Ya? Itu zat batu, dinding tu. Adapun lubang, itu bukan wujudi. Itu kita faham pada zihin kita. Ya? Kita kata mawjud fi zihni. Seperti langit betumi. La'alla sawab bumi. Yang betulnya bumi. Kayu, batu dan lain-lain. Kerana bahawasanya ada kalanya alam itu jauhar dan jirim yang bertempat. Jauhar dan jirim yang bertempat. Jauhar dengan jirim tu, kita kata ataf tafsir. Jirim mentafsirkan bagi jauhar. Ya. Jadi beza. Ada satu lagi jauhar firik. Ya. Ini jauhar. Jauhar di sisi makulat, ya, dia mesti syarat dikatakan di sisi ulama-ulama, orang-orang falsafah, dia kata syarat bagi jirim itu dia mesti terima bahagian. Terima tiga. Terima tiga. Yang pertama, dia boleh belah pada pihak panjang. Dia boleh, apa kita kata, potong pada pihak lebar. Dan dia boleh kikis pada pihak tebal. Cukup tiga, baru disebut jauhar. Kalau satu, dia tak sebut jauhar. Dia sebut khattun. Ya? Itu dalam makulat. Dia sebut. Dia satu. Ini kita sebut khat.
garis. Dia ada panjang, tapi tak ada lebar, tak ada tebal. Yang kedua, dia ada panjang dan dia ada lebar. Ini kita sebut sutuh. Lagi satu, dia ada panjang, ada lebar, ada tebal. Ini kita sebut apa? Ini disebut jauhar. Tapi dalam ilmu usul dia sebut jirim. Walaupun ada panjang, dah dikatakan sebagai jirim. Cukup dengan khot pada diversi makulat, dikata usul ilmu ulama-ulama mutakalimin kata cukup terima salah satu, sama ada panjang ataupun lebar ataupun tebal, cukup dikatakan jirim. Ulama-ulama mutakalimin. Okay, syarat dia 3. Satu, dia kata khot, dia tak kata jirim lagi, belum jauhar lagi. 2, dia panggil sutuh, ada panjang, ada lebar. 3, jauhar, panjang, lebar, tebal, baru dikatakan jauhar. Jauhar makulat, jirim disebut ulama mutakallim. Yang bertempat, ini sifat, dipanggil sifat bayanil waqi'. Sifat ni asal dia tujuan untuk mengkhususkan sesuatu. Tapi mana ada jirim yang tak bertempat? Bila sebut jirim, seolah-olah bila sebut yang bertempat. Kalau kita kata Zaid, Zaid yang pandai, maknanya ada Zaid yang jahil. Jadi bila sebut yang pandai, nak khususkan kepada seseorang. Tapi kat sini disebut yang bertempat. Adakah jirim yang tak bertempat? Tak ada. Kita panggil sifat lil bayanil waqi'. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Yang ini tak menumpang. Itu maksudnya. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Ini dia mengambil tempat, jirim, dia mengambil kepada tempat tanpa menumpang kepada sesuatu yang lain. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Atau arat yang berjelera. Berjelera yakni bermesra. Bermesra boleh. Kita kata berdiri, menumpang padanya, pada jirim. Sebati boleh. Atau arat yang bersebati padanya, pada jirim. Dan bertempat menumpangnya, menumpang jirim. Arat tu dia mengambil tempat, tapi dia tak, kalau tadi jirim bertempat sendiri-sendiri, tapi arat tak, dia mesti bertempat menumpang kepada jirim. Dan tiap daripada keduanya jirim dan arat itu adanya jirim dan arat tu kemudian daripada ketiadaannya. Jadi alam terbahagi kepada 2. Satu jirim, satu arat. Apa arat? Itu dah buat jirim lah. Apa syarat arat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa dia? Ma tahayyaza bi ghairih. Arat tu syarat dia wujudi, mesti ada. Sifat yang ada baru dikatakan arat. Manis, hijau. Kemudian apa dia? Menumpang kepada yang lain.
Lagi. Kena jadi lazim daripada dia baharu. Lagi. Mengambil ruang. Ya, dia mengambil ruang juga. Kata jalan lazim. Ya. Dia mengikut kepada jirim. Sebab Arad tak boleh berdiri sendiri. Dia wajib menumpang kepada jirim. Bila mana jirim, hari itu syarat jirim mengambil ruang. Maka dia pun mengambil ruang juga. Dan yang keenam, menerima belah bahagi. Menerima atau tidak. Ya. Menerima atau tak menerima belah bahagi ikut kepada jirim yang dia tumpang. Jadi kalau arad hijau tumpang kepada jauhar firid, maka dia tak boleh dibelah bahagi. Tapi kalau arad tumpang kepada jirim seperti batu, kayu, maka dia boleh dibelah bahagi. Dia ikut kepada jirim dia. Dan tiap dah. Kemudian dia kata apa? Alam ini pula dan tiap daripada keduanya itu adanya kemudian daripada ketiadaannya. Apa tu? Dia nak beritahu apa dia tu? Apa clue dia? Alam ni, bila sebut alam masuklah, ya, jirim arad. Dia ada. Sekarang dia mengalami tempoh, ada. Jadi sebelum daripada ada, tempoh dia ada satu tempoh dulu, dia tiada. Jadi tiada ini kita panggil Adam sabik. Jadi ada alam ini didahulukan dengan Adam sabik. Apa Adam sabik? Ketiadaan yang terdahulu daripada ada. Nanti lagi akan ada. Satu masa nanti dia akan hilang. Tiada lagi alam ni, jirim ni. Ya. Ikutlah diri Zaid, diri kereta. Ya. Dia ada hari ni. Dulu asal dia tak ada. Kemudian dia ada. Kemudian satu masa nanti dia akan binasa. Dia tiada balik. Ini kita panggil Adam lahir. Tiada yang datang selepas ada. Adam sabik, tiada yang dahulu daripada ada. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Bersamaan keduanya, kedua ada dan tiada, atasnya, atas jirim arad. Seperti neraca, dia misalkan, tamsil. Misalkan keadaan ada dan tiada tadi bagi jirim dan arad. Seperti neraca yang bersamaan dua daunnya. Dua daun, yakni dua penimbangnya. Itu neraca. Dua daun, yakni dua penimbangnya. Itu. Seperti neraca yang bersamaan dua daunnya. Maka tiada boleh rendah salah satu atas yang satu lagi. Melainkan dengan ditindih dengan sesuatu. Jadi neraca dia dua, kan? Dia neraca. Ini cacing. Ni asal dia kosong. Ya.
Jadi ni ada, ni tiada. Asal-asalnya sama. Jadi bahkan setengah ulama kata berat lagi tiada daripada ada, kerana asal sesuatu tu tiada. Seperti dalam bab fiqh kan. Hukum sesuatu tu kembali kepada asal. Okay. Tak. Kemudian dia berat sebelah. Dia berat sebelah. Dia berat sebelah ada. Ni ada, ni tiada. Dia jadi 10 kilo. Ni jadi RM0. Okay. Melainkan dengan ditindih dengan sesuatu. Demikianlah alam ini. Demikian, yakni serupa seperti neraca. Demikianlah alam ini, yakni seperti neraca juga. Seperti keadaan neraca alam ini. Ada neraca, kalau nak berat sebelah satu, kena ada sesuatu yang menekan dia. Sesuatu yang menekan tu lah. Zat yang wujud. Tiada membenar akal akan adanya. Dengan ketiadaan yang membuatnya. Dan yang membuatnya itu, membuatnya alam. Itu mesti bahawa adalah ia yang membuat. Empunya kudrat. Empunya bersifat kudrat. Dan iradat. Dan ilmu yang sempurna. Dan iaitulah Allah Ta'ala. Itulah Tuhan, ya, yang memberatkan salah satu daripada kedua. Kerana asal ada dengan tiada itu bersamaan, maka tak terbenar akal kita, melainkan ada yang memberatkan pada pihak sebelah ada. Itulah yang dikatakan Tuhan, yang memberatkan pada pihak sebelah ada. Kemudian dia kata bahawa adalah ia empunya kudarat. Tuhan ini bersifat dengan apa? Mestilah nak memberatkan tu ada sifat kudarat, iradat, ilmu. Nak ada ilmu, mestilah diri dia wujud. Dia tarik ke situ. Dan iaitulah Allah Ta'ala. Maka ini alam daripada sekira-kira adanya yang lahir, kemudian daripada ketiadaannya yang sabit. Tadi ni ada, ni kita panggil ada lahir. Ni ada lahir kat sini. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan alam yang sabit. Ni. Demikianlah adamnya yang lahir. Ni, Adam lahir. Bagi adanya ada lahir. Adanya alam, yakni itu bagi adanya alam, yakni ada yang lahir. Tu. Nampak tak? Maka ini alam daripada sekira-kira adanya yang lahir. Satu, ni. Kemudian daripada ketiadaannya yang sabit. Dia kan kemudian datang selepas daripada Adam yang sabit. Demikianlah Adamnya yang lahir. Demikian juga seperti ini.
bagi adanya ada yang lahir. Jadi ada lahir datang selepas Adam Sabiq. Adam lahir datang selepas daripada ada yang lahir. Pada pihak ni, kalau kita pandang pihak ni, dia jadi Adam wujud yang sabik sebelum daripada ketiadaan yang lahir. Jadi alam ini dia nak kata terima ada, terima tiada. Itu je. Dan bila mana asal-asal sama berat timbangan di antara ada dan tiada, kemudian tiba-tiba berat sebelah, maka di sana tu menunjukkan bahawa ada yang memberatkan. Ada yang memberatkan, maka zat yang memberatkan itu pasti mempunyai kudrat, iradat, ilmu. Nak ada sifat ilmu, terlebih dahulu zat itu mesti wujud. Itu dalil khobar. Itu dalil khobar bagaimana? Ini alam tu. Maka ini alam. Itu dalil. Ertinya penunjuk. Dalil itu apa? Penunjuk atas ada, penunjuk atas tentu ada. Tentu itu wujud tu. Itu hukum akal kat situ. Tentu kat situ, tentu itu wujud. Ni hukum akal. Tengok. Halus kitab Badi'ah ni. Setiap ni ada isi. Ada isi kalau kita baca ni. Tentu ada. Isyarah tu. Tentu ada, bila kita sebut tentu ada, benda yang mesti sungguh. Itu wujud. Kan dia ada dua. Satu wujub, satu wajib. Wajib itu sifat wujud. Itu kita panggil wajib. Kita kata sifat wajib bagi Allah wujud. Tapi kita nak sabitkan wujud itu pada zat Allah Ta'ala, kita kata tentu ada wujud pada zat Allah Ta'ala. Tentu itu ataupun mesti ada pada Allah itu sifat wujud. Mesti ataupun tentu, boleh tak ikut. Itu wujud. Ini hukum. Ini hukum akal. Ya. Tentu ada zat yang menjadikan dia alam, iaitu Allah Ta'ala. Jadi bila kita faham bahawa alam ini didahulukan dengan Adam Sabiq, kemudian akan diakhiri dengan Adam lahir, maka kita panggil apa? Kita panggil wujud alam ini wujud majazi. Wujud majazi. Wujud ada dua kan? Apa? Wujud hakiki dengan wujud majazi. Wujud hakiki ataupun wujud zati boleh juga. Wujud zati boleh, wujud hakiki boleh. Bila wujud zati dengan wujud hakiki tidak menerima Adam Sabiq dan juga tak menerima Adam lahir. Wujud semata-mata wujud. Tidak didahulukan dengan Adam Sabiq, tiada yang dahulu daripada ada dan tiada yang kemudian daripada ada. Itu nama dia wujud hakiki. Adapun wujud majazi, dia didahulukan dengan Adam Sabiq ataupun dia didahulukan, diakhiri dengan Adam lahir. Sama-sama. Boleh panggil mana-mana. Tak panggil zati boleh, hakiki pun boleh. Bukan zati kat sekolah.
dan ia alam juga dalil atas istihalah. Tengok ni. Maksud istihalah. Dan ia alam juga dalil atas istihalah. Lawannya, lawan apa? Lawan wujud. Kerana lazimnya akan wujud. Kerana lazimnya akan wujud ada. Tengok. Pada yang sebut apa? Alam ini juga dalil atas istihalah lawan bagi wujud. Apa dia? Adam lah. Ya? Tak Adam. Tu istihalah. Tidak Adam, itu istihalah. Kerana lazimnya akan wujud ada. Tadi setelah kita belajar bab wajib ada, wujud, kemudian kita sabitkan bahawa ada, sifat ada pada zat Allah Ta'ala tu wujud, ini, maka lazim daripada kita katakan bahawa sifat wujud itu wujud pada zat Allah Ta'ala, itu melazimkan bagi istihalah lawannya, lawan bagi wujud, yakni Adam. Jadi tadi kita sabit wujud. Sebut awal-awal tadi. Wujud mustahil Adam. Ini Adam. Kemudian kita sabitkan bahawa wujud ini wujud. Mesti ada wujud, mesti zat Allah Ta'ala tu mesti wujud. Kemudian lazim daripada wujud pada zat Allah Ta'ala itu wujud, maka melazimkan istihalah. Istihalah lawan bagi wujud Adam lah. Disebut istihalah lawannya, lawan wujud, yakni Adam. Yakni kita kata sini, kita nak tafsir, nak terjemah, mesti wujud. Ini tidak tiada. Ni. Baik. Tengok, disebut kerana lazim. Kerana lazim. Kita masuk. Jadi, bila kita sebut dalalah, dalalah lafziyah wada'iyah iltizamiyah. Dalalah lafziyah wada'iyah iltizamiyah. Ini dalam mantik, ya. Jadi kalau kita sebut dalalah, apa dalalah? Jadi petunjuk. Petunjuk itu boleh jadi dua. Sama ada lafziyah ataupun ghairu lafziyah. Sama ada dia jenis lafaz ataupun dia jenis yang bukan lafaz, ya. Seperti kalau kita sebut apa? Kita sebut lafziyah, ya. Kita sebut makan. Makan, nafas. Tidur, kita suruh orang tidur, kita cakap tidur, itu lafaz. Ada tak yang dalalah yang bukan jenis lafaz? Ada. Seseorang tu menguap. Menguap tu dalil kepada apa? Ya, mengantuk. Seseorang tu
Ataupun tak. Kita jalan raya, ya? Lampu merah, itu dalil kepada apa? Suruh berhenti. Itu isyarat. Itu bukan lafaz, tak ada. Dia tak keluar dekat berhenti, tak ada. Dia tak keluar dekat lampu isyarat. Tapi dia kata merah, kita faham. Itu panggil wad'iyah. Yang ghairul lafziyah. Wad'iyah yang ghairul lafziyah, bila kita nampak lampu merah, maka kita berhenti. Kan? Kita berhenti, maka itu merah itu dalil kepada berhenti. Kemudian bila kita sebut iltizamiyah, dia ada pecah. Ada dalalah lafziyah, wad'iyah, iltizamiyah. Wad'iyah ada 3. Dalam mantik dia sebut mutabaqah. Satu lagi dia sebut tadammun. Apa mutabaqah? Jadi berbetulan, muafakat. Ini dalil. Apa mutabaqah? Dalil lafaz sesuatu yang menunjukkan di atas tamamil makna, sempurna makna yang ditunjukkan. Ya, contoh baca. Kita kata saya makan sepotong kek. Kan? Saya ambil sepotong kek, saya makan. Kau saya kata saya makan sepotong kek. Mutabaqah tak? Mutabaqah. Sepotong kek. Memang betul-betul sepotong kek saya makan. Habis. Itu dalil mutabaqah. Dalil tadammun. Dalalah tadammun ini lafaz yang menunjukkan di atas juz'il makna. Separuh daripada makna. Kita kata saya makan nasi ayam. Saya makan nasi ayam. Adakah saya makan nasi dan ayam? Tak. Saya makan nasi, ayam, sup, timun, telur. Jadi dia menunjukkan kepada sebahagian daripada makna yang ditujukan. Beza kan? Tadi sepotong kek kita makan habis. Macam juga, sama juga saya kata. Malam tadi saya tidur di rumah Zaid. Adakah saya tidur di rumah Zaid? Tak. Saya tidur di sebahagian, di bilik daripada rumah Zaid. Dan bilik, kalau kita, saya tidur di bilik Zaid. Tak, bukan bilik. Bukan saya tidur penuh satu bilik badan saya. Saya tidur di sebahagian daripada bilik Zaid. Jadi kita sebut tapi menunjukkan sebahagian. Tapi kalau dalalah iltizam, ya, ada. Benda ni kehidupan kita, ya, cuma kita tak perasan. Ada dalam kehidupan. Iltizam macam mana? Bila kita sebut sesuatu, maka tertuju kepada sesuatu yang lain. Ya, tanpa ada kait. Ya. So kita kata tak. Seperti kita kata air kotor. Air kita rumah kotor. Jadi kita pun air hitam lah. Kita kata macam air kopi lah. Kan? Macam air kopi lah. Adakah itu air kopi? Bukan. Air paip. Tapi kita kata kopi pada pihak hitam dia. Pada pihak sifat kopi itu hitam. Beza. Ada satu lagi. Dia kata Zaid tu banyak. Zaid tu miskin. Zaid tu miskin. Apa kita faham? Lazim daripada miskin. Tak ada harta. Macam tu juga. Bila sebut wujud, kita sabitkan wajib ada, maka tak ada. Lazim. Atas jalan lazim.
Gitu juga kita sebut. Dalam kitab Syekh Saifuddin tu dia sebut. Kita sabitkan pelihat bagi seseorang. Seseorang tu melihat. Lazim daripada melihat, dia tu tak buta. Lazim daripada mendengar, tak pekak. Lazim daripada jahil, tak diilmu. Itu dia. Itu lazim. Sebut atas jalan lazim. Maka dia terkena kepada dalalah iltizamiyah yang dibahaskan pada pada sifat-sifat Allah. Sebab itu disebut kerana lazimnya akan wujud. Wujud ada pun keadaan yang menjadikan alam itu satu jua, maka latasnya, jelasnya bagi kita daripada dalil wahdaniyah. Setelah kita sabitkan Allah Ta'ala tu wujud, maka tentu orang tanya, kalau Tuhan tu wujud, ya wujud. Adakah Tuhan tu berbilang-bilang? Tuhan tu banyak ataupun satu? Itu dia kata. Keadaan yang menjadikan alam itu satu, yang menjadikan, iaitu Tuhan, yang menjadikan alam itu satu jua, maka jelas bagi kita daripada dalil wahdaniyah. Daripada dalil wahdaniyah. Nanti lagi akan datang, yang lagi akan datang sebutnya. Ada pun nama Tuhan yang satu, yang menjadikan alam itu Allah. Nama Tuhan Allah tu, maka nyata bagi kita daripada cerita Rasul-Rasul. Tak dapat tidak, akal kita takkan sampai memikirkan bahawa Tuhan itu namanya Allah. Tak boleh fikir. Akal kita tak boleh fikir. Boleh cuba cari. Ada jalan? Tak ada jalan. Tak ada jalan kita nak fikir Tuhan tu nama dia Allah. Tapi akal kita hanya boleh fikir bahawa di sana ada Tuhan yang menjadikan alam. Dah. Kemudian selesai. Betul. Sebab ada kawan India ni, dia kata aku percaya Tuhan aku satu, bukan tiga di Hindu. Tapi dia tak tahu satu. Dia kata percaya Tuhan aku satu, tapi tapi tak tahu siapa. Dia boleh fikir ya? Mungkin dia tak sampai lagi dengan Quran, hadis Nabi. Dia maknanya dia dah fikir tu. Tapi sebab dia itu kan wahyu, atas wahyu kita tahu nama Allah Ta'ala. Khulasah sifat wujud. Khulasah dia apa? Apa dia? Baba dulu, kesan dulu. Lepas habis satu sifat, baru buat khulasah. Macam mana cara nak i'tiqad? Sifat wujud bagi Allah itu mesti sungguh. Sifat Adam atas Allah itu tentu tidak. Kemudian yang ketiga, kita isbatkan wujud, kita isbatkan istihalah. Kemudian yang ketiga, dalil. Dalil yang tadi.
ada alam ini. Betul. Kadang-kadang orang dah mengaji tapi dia tak ingat. Dia tak ingat nak curai satu-satu. Jadi dia faham ada alam ini dalil kepada adanya Allah, ada Tuhan. Tapi aku tak pandai nak hurai. Itu kita panggil dalil ijmali. Dia tahu, dia faham dah, tapi dia tak boleh nak hurai satu-satu. Tapi kalau boleh hurai, itu kita panggil dalil tafsiri. Seperti disebut, dalil ijmali memadasah bagi iman seseorang. Pernah seorang syekh dia tanya kepada seorang badui. Apa dia tanya? Tanya orang badui tu, seorang Arabi, apa dalil Tuhan itu ada? Dia kata, kemudian orang badui ni pun katalah, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal asaru tadullu 'alal masir. Tai unta itu adalah menunjukkan di atas adanya unta. Tapak kaki itu tanda dalil di atas ada orang yang berjalan. Dah. Keduanya kidam. Erti kidam, sedia ada Allah Ta'ala yang zati. Erti sedia yang zati tu. Erti sedia yang zati, ketiadaan permulaan bagi adanya. Sedia dia apa? 3. Apa dia? Zati. Sedia idhafi. Sedia zamani. Sedia zati apa dia? Tu takrif tu. Dah siap dah. Ketiadaan berpermulaan bagi adanya. Itu maksud sedia zati. Sedia idhafi. Apa dia? Terdahulu dengan disandarkan kepada sesuatu. Seperti terdahulu bapa atas anak. Seperti terdahulu kereta Toyota di atas Proton. Seperti terdahulu Note 3 di atas Note 5. Zamani. Apa dia? Sedia zamani. Sedia terdahulu yang dinisbahkan kepada masa sekurang-kurangnya setahun. Terdahulu yang dinisbahkan kepada masa sekurang-kurangnya setahun. Macam mana? Macam orang tanya kita, Abang Amri, bila beli Honda BRV? Abang Amri kata, dah setahun dah. Dah kidam lah tu. Tu maksud dia. Dah kidam lah tu. Tapi kalau dia kata, baru 2 bulan lepas, tu baru lagi. Itu baru, itu bukan sedia. Itu hudus. Jadi, murad dalam perbahasan kidam di sini adalah pada kidam zati. Iaitu bahawa tiada mendahulukan adanya oleh ketiadaannya sekali-kali. Apa ni? Tiada mendahulukan adanya oleh ketiadaan. Maknanya apa?
tiada didahulukan ada oleh ketiadaan. Maknanya menafikan Adam lahir. Ingat tadi? Kan tadi? Kena buat gambar aja baru ingat. Nampak sikit macam ni. Ada ni Adam lahir. Adam yang terdahulu. Ketiadaan yang terdahulu, ketiadaan yang terkemudian. Adam sabiq. Jadi sifat kidam ini iaitu bahawa tiada mendahulu adanya, ni ada tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ni Adam lahir. Jadi menafikan Adam lahir. Itu maksud kidam. Ya. Tidak. Terbalik ni. Ni lahir, ni sabiq. Oh, penyelamat dia. Dalil kidam itu ilmu ini baharu. Bukan ilmu, alam. Betul kan? Alam. Pening kepala baca. Dalil kidam itu alam ini baharu adanya. Ertinya adanya, ada alam tu, kemudian daripada ketiadaannya, atau ada permulaan bagi adanya. Sama makna tu. Ada permulaan bagi adanya. Faham daripada ada permulaan, maksudnya didahului dengan ketiadaan. Adam sabiq lah. Maka tak dapat tiada daripada terdahulu ada yang membuatnya alam. Maka tak dapat tiada daripada terdahulu ada yang membuat alam, iaitu Allah Ta'ala. Maka ia Allah. Maka ia Allah. Jikalau baharu seumpama alam. Rujuk domain elok tu. Maka ia Allah. Jikalau baharu seumpama alam, maka mestilah terdahulu atasnya juga oleh yang membuatnya. Kan? Macam alam lah. Tadi disebut. Alam ini benda yang terdahulu oleh Adam sabiq. Kan? Maka faham daripada bila terdahulu dengan Adam sabiq. Dulu tak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan alam itu Allah. Kemudian jikalau Allah Ta'ala pun baharu juga seperti alam, maknanya Allah Ta'ala pun ada, kemudian didahului dengan Adam sabiq, maka tentulah ada Allah Ta'ala tu diadakan oleh sesuatu yang lain. Dan demikianlah. Betul kan lagi? La'alla sawab. Dan demikianlah. Dan desekianlah. Banyak jatuh ni kitab ni. Cetakan apa ni? Matba'ah Halabi. Mungkin type lain. Yang type pula ni bukan ahli dia. Dan demikianlah bertiti-titi talian yang membuat. Tengok. Kata. Bertiti-titi talian. Apa maksud bertiti? Berantai-rantai. Bertiti. Tadi kata alam. Ada alam. Ini baru. Kemudian siapa yang buat alam? Allah. Kita kata Allah. Baik. Kemudian orang dakwa kata, tak, Tuhan pun baharu. Oh,
Kalau Tuhan baharu, maknanya Tuhan ini didahului dengan tiada. Maka bila mana dia ada, maka tentu ada yang membaharukan dia. Kita buat Tuhan A. Contoh. Dan kemudian dia kata, demikianlah bertiti-titi talian yang membuat. Maknanya dia tarik. Dia akan tarik tak putus-putus. Dia tarik ke belakang. Alam, Allah, A, B, C, D. Tarik. Maka ada kalanya bertiti-titi talian tu. Ada kalanya bertiti-titi talian yang membuat itu berkeliling balik. Jadi boleh jadi dua wajah. Tengok. Berkeliling balik kepada yang membuat alam. Ni dia balik-balik kepada yang membuat alam. Kemudian kata Allah Ta'ala baru. Balik-balik. A yang buat. Siapa buat A? Allah yang buat. Siapa buat Allah? A yang buat Allah. Contoh. Ni kita panggil apa? Jalan dur. Dur. Apa maksud dur? Berkeliling. Berpusing. Maka dinamakan demikian itu dur. Dan ada kalanya bertiti-titi talian yang membuat itu tiada berkesudahan dan sud. Tiada berkesudahan dan sud. Sud ni berkesudahan. Maka dinamakan demikian itu tasalsul. Tengok. Jadi sud ni bahasa Patani. Kita kesudahan. Tak sud, tak ada kesudahan. Sud, ada kesudahan. Kita kan tak berkesudahan. Sama. Jadi, alam yang membuat dia siapa? Allah. Yang membuat Allah, A. Yang membuat A, B. Tak berkesudahan. Dia tafsirkan berkesudahan. Berkesudahan. Berkesudahan dan sud. Maksudnya sud tu berkesudahan lagi kan? Ya, kesudahan. Maksudnya tiada sud lagi. Betul-betul. Ya, atau pada tiada. Maka dinamakan demikian itu tasalsul. Nama dia apa? Tasalsul. Jadi ada dua jalan. Sama ada dur ataupun jalan tasalsul. Dan tiada sud. Mana tadi? Dan tiada mana tadi baca? Lompat. Dan kedua-duanya dur dan tasalsul mustahil. Itu mustahil. Kedua-duanya dur dan tasalsul mustahil. Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Dan ada dan tiada pada yang pertama, yakni dur. Dah balik situ. Yakni dur. Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Dan ada dan tiada pada yang pertama. Yakni dur. Maksud yang pertama dia satu dur. Dan berkesudahan. Dan sud. Berkesudahan, sud sama. Dan tiada berkesudahan. Dan tiada sud. Pada yang kedua. Berhimpun dua. Kesudahan, tak berkesudahan. Sud, tak sud. Pada yang kedua, yakni tasalsul.
dan berhimpun itu mustahil. Kita sebut apa? Mabda' man'ik tanakut. Ya, la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ya, sama ada dia berkesudahan ataupun tak berkesudahan, wajib ambil salah satu. Tak boleh berhimpun dua-dua. Berhimpun dua-dua mustahil. Ambil salah satu wajib. Ya. Dahulu atau kemudian, ada dan tiada, mesti pilih salah satu. Tak boleh tanakut. Ada dan tiada berhimpun pada satu perkara. Tak boleh. Mabda' man'ik tanakut. Maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya, iaitu dur dan tasalsul. Maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya, kepada apa? Kepada berlawanan dua perkara tadi tu. Ada dan tiada, kesudahan dan kemudian, dahulu dan kemudian, berkesudahan dengan tiada kesudahan. Iaitu apa barang tu yang membawa kepadanya, kepada yang berlawanan tu? Dur dan tasalsul. Dan tentulah sabit lawannya, iaitu ketiadaan bertiti-titi talian. Sekejap. Dan tentulah sabit lawannya, dan tentulah sabit lawannya, lawan ada bertiti-titi talian tu. Kan tadi kita kata, kita buat antai fardu takdir, bahawa bertiti-titi talian tu ada dua jalan, sama ada dur dan tasalsul. Bila mana mustahil, maka dan tentulah sabit lawannya, sabit bagi adanya bertiti talian itu, iaitu ketiadaan bertiti talian yang membuat sekali-kali. Hanya adanya ta'ala jua sebelum ada alam. Sebelum ada alam. Tiada bermula dan tiada mendahulukan dia oleh Adam. Tiada bermula dan tiada mendahulukan dia Tuhan oleh Adam. Tu rujuk itu. Mana jalan dia ni? Dur dan tasalsul. Tengok. Jadi, Pak Da'i kata, bila mana dur berlaku, kata apa atas tadi? Kerana berhimpun dahulu, dur ni mana jalan mustahil? Berhimpun dahulu dan kemudian, dan berhimpun ada dan tiada. Kita tengok Allah. Allah Ta'ala kita dakwa kata baharu. Kita dakwa kata Allah Ta'ala tu baharu. Bila baharu dia asalnya tiada. Jadi yang membuat dia Tuhan A. Tuhan A ini kena ada dulu. Ada. Kemudian kita kata Tuhan A, siapa yang buat Allah? Allah asalnya Allah tak ada. Tuhan A buat Allah. Kemudian siapa buat Tuhan A? Allah yang buat Tuhan A. Jadi bila Tuhan A pun baharu juga. Siapa yang buat? Allah. Jadi bila Tuhan A baharu, maka Tuhan A tiada. Yang buat dia siapa? Allah. Maka Allah kena ada. Berhimpun. Ada, tiada. Ada, tiada. Maka mustahil. Satu. Ini jelas. Tak payah. Dan berkesudahan.
dan tiada berkesudahan. Pada yang kedua. Mana? Tapi Allah. Kita kata Allah Ta'ala yang buat alam. Kalau ada kata, tak, Allah Ta'ala baharu. Siapa buat? Tuhan buat Allah. Maka Tuhan Allah tiada asalnya. Tuhan kena ada dahulu. Kemudian, Tuhan pun baharu. Siapa buat? Tuhan B. Jadi Tuhan pun asalnya tiada. Tuhan B kena ada dahulu. Siapa buat Tuhan B? C. Jadi Tuhan B tiada. Tuhan C kena ada. Jadi, dan seterusnya. Infinity. Tengok. Kata, kita dakwa ada kesudahan. Tuhan yang kesudahan itu namanya Allah. Tak, tapi orang falsafah kata tak. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Tuhan. Dan Tuhan tu tak habis-habis. Sentiasa, bukan bertukar. Sentiasa ada yang mengadakan Tuhan dan tak berhabis-habis sehingga infinity. Jadi, bila kita kata infinity, maka mana jalan mustahil? Mana jalan mustahil? Kerana kita kata mustahil tak ada kesudahan. Kenapa? Kita ada kaedah, setiap yang tak bertambah maka ada kesudahan, maka ada penghujung. Setiap yang bertambah maka harus tidak ada penghujungnya. Maka kita tengok ni alam, alam ni kita pandang pada pihak kepala, pandang daripada pihak kepala turun ke bawah, jadi bila kita pandang kepada pihak atas yang lebih tua, bukan yang lebih muda, jadi yang lebih muda ni harus tak ada penghujung. Kenapa? Dia melahirkan, dia baharu. Tapi kalau kita pandang ke atas, dia semakin tua, benda semakin tua, dan dia tak melahirkan. Kita semata-mata pandang kepada benda yang dia dah ada. Tiada, dia kena ada. Tiada, pada ada. Jadi benda ni tua, benda lama. Dia bukan bertambah, benda bertambah, dia bertambah tu ke bawah, ke sana. Dia tak bertambah ke sini. Dia tak boleh bertambah. Jadi kita kata setiap benda yang tak bertambah maka tentu ada penghujung dia. Tu. Ini dulu Baba Saleh dia kata tali, kalau tali panjang, kita buatlah tali wire, kan? Tali wire, ekor sana, kepala sini. Kita pun tarik. Kita tarik kepada pihak kepala. Kita tarik. Lama-lama kita dapat tak hujung kepala? Dapat. Cuba kalau kita tarik ekor. Ekor ni kan lazim dia boleh bertambah. Kita tarik. Jatuh yang kita tarik. Maka di sana ada pertambahan. Bila pada pihak ekor ada pertambahan, maka yang tu tak mustahil, tak ada penghujung. Tapi kalau pada pihak kepala, kita tarik, lama-lama kita akan dapat hujung dia, kesudahan. Jadi maksud daripada kata berhimpun kesudahan dan tiada berkesudahan, yakni asal dakwa kata tiada kesudahan, tapi bila dikira ada kesudahan. Itu dia. Kita padam.
Ustaz Yazid bagi dulu. Sesuatu yang tidak bertambah, maka tentu ada penghujung. Memang pun. Ada satu lagi dalil. Nama dia dalil tatbiq ataupun dalil tufan. Kenapa dinamakan dalil tufan? Kerana kita ukur daripada zaman Nabi Nuh, daripada azali kepada zaman tufan. Taufan Nabi Nuh, ribut banjir tu. Jadi kita buat satu tempoh masa. Daripada azali kepada zaman tufan. Ada tempoh tak? Ada. Kemudian kita buat daripada azali kepada tempoh 2018. Ada tempoh tak? Ada. Jadi adakah tempoh daripada zaman azali kepada tufan dengan zaman azali kepada 2018 sama? Sama? Tak sama. Ya. Jadi asal dakwa tadi kata daripada 2018 kepada azali infinity. Tak ada kesudahan. Maksudnya Tuhan kan menciptakan alam. Kemudian daripada 1 tahun kepada 1 tahun, 1 tahun kepada 1 tahun, kan? Asalnya asal dakwa infinity. Tak ada kesudahan alam ni. Tapi bila kita kira, ya, daripada zaman 2018 pergi kepada zaman azali dengan zaman Nabi Nuh pergi kepada zaman azali, maka di sana ada satu tempoh, ada satu period. Jadi kita katakan bahawa infinity ni macam mana jalan dia? Ya, ada tempoh di antara 2018 kepada tufan, daripada tufan kepada zaman azali. Jadi kita nak nafikan bahawa infinity ni sebenarnya mustahil. Ya, infinity ni sebenarnya mustahil kerana di sana ada tempoh, ada tempoh masa, ya, daripada zaman sekarang kepada azali, qadim, ya, daripada zaman tufan kepada azali, ya. Jadi kita tolak daripada 2018 kepada azali dengan tufan kepada zaman azali, maka di sana ada perbezaan tempoh, maka ternafi infinity di situ. Ini Abang Ali ni, Abang Ali buat misalnya ni. Dia kata kebanyakan kitab pakai dalil ni untuk tasasul. Sebenarnya dalil tasasul ni banyak lagi untuk menafikan dakwaan infinity. Masa ni infinity dia kata. Tak ada kesudahan. Tariklah sampai hujung. Tak ada kesudahan. Tapi bila kira-kira ada. Sebab apa? Tempoh masa tu ada. Bila tempoh masa tu ada, maksudnya ada penghujung dia.
dan manakala wajib kidamnya, mustahillah hudusnya, ertinya baharun, kerana tiada berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda kerana mustahilnya. Mustahil hudus. Jadi bila mana kita sabitkan kidam itu wujub, maka hudus itu istihalah, kerana tak berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda. Mabda' man'ik tanakut. Ataupun kita kata boleh mabda' man'ik tanakut. Ketiga, baqa, ertinya kekal ada zat Allah Ta'ala, iaitu bahawa tiada hilang adanya. Yakni tiada putus. Maksud tiada hilang, yakni tak putus adanya. Ertinya ada zatnya Ta'ala sekali-kali, dan tiada putus mustahil lawannya, iaitu fana, ertinya binasa, iaitu hilang adanya, kemudian daripada sudah adanya, kerana jikalau tiada wajib baginya kekal adanya, dan tiada mustahil atasnya fana, tentulah boleh hilang adanya. Tak nampak. Dah malam. Dah gelap ni. Ketiga, baqa. Sebab kelas kidam. Baqa nanti next. Apa? Barang yang membawa kepadanya itu kan maksudnya apa? Bukan mustahil pula barang yang membawa kepadanya. Barang yang membawa kepada dua transfer kan? Tak, bukan. Barang yang membawa kepadanya, kepada berhimpun dahulu dan kemudian. Berhimpun ada dan tiada. Berhimpun kesudahan dan tak berkesudahan. Berhimpun sud dan tak sud. Tu. Rujuk situ. Tu maksud dia. Barang tu perkara. Barang. Apa? Sesuatu. Apa? Barang ni umum. Kita boleh letak apa kita kata? Fardu takdir. Ataupun apa kita panggil? Perkara boleh. Ya, kalau dahulu kemudian ni kita panggil apa? Keadaan. Boleh? Keadaan. Kelakuan. Boleh. Membawa. Yuaddi. Apa membawa? Membawa kepada. Bukan bawa beg. Okey. Maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya. Apa maksud dia tafsir lagi pula mustahil barang yang membawa kepadanya tu. Membawa kepada benda. Perkara yang membawa kepada berhimpun dahulu kemudian. Berhimpun ada tiada. Okey, apa dia? Kesudahan tak kesudahan. Apa dia barang tu? Fardu takdir tu lah. Fardu takdir yang kita takdirkan. Apa dia? Kalau bertititan apa, maka ada kalanya berkeliling balik kepada yang membuat alam. Maka ada kalanya tak berkesudahan. Apa? Berkeliling balik.
Tu dia tafsirkan. Barang tu apa? Dur dan tasalsul. Kidam. Khulasah. Satu. Sifat kidam bagi Allah itu tentu sungguh. Yang kedua, sifat baharu itu tentu tidak. Yang ketiga, dalil. Dur tasalsul. Dur pusing balik. Mana mustahil dul? Berhimpun. Ada tiada. Tasalsul. Berhimpun. Kesudahan. Dan tiada kesudahan. Asal dakwa kata tak ada kesudahan, tapi bila kira ada kesudahan. Asal dakwa kata infinity, rupa-rupanya ada tempoh. Khulasah sifat kita. Dia tiga. Setiap sifat tiga. Wujub, istihalah, jawab. Tak dalil. Wajib, mustahil, dalil. Wajib, mustahil, dalil. Wujud dah, kidam dah. Baqa tak usah. Dan lagi akan datang ketiga, baqaun, artinya kekal, ada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Baik, yang baca Adam tu dah ada garis kan? Betul bagi tunggu ni bang. Tak apa. Tak apa. Ini tak apa kurang lah. Oh, pernah juga. Boleh aku